Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Baiklah, dalam video kali ini aku akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Gadis Boneka Hadrah tulisan Sri Rahayu Yusof terbitan Penerbit X. Okey, sebenarnya buku ni merupakan buku kesinambungan kepada buku yang ni, Puteri Naga Tiberius ni. Yang ni aku memang dah pernah ulas. Memandangkan yang ni kesinambungan kepada yang ni, jadi mestilah penulis ke penerbit ke atau orang-orang yang berkaitan tu adalah pihak yang sama. Okey, jadi kita terus kepada isi buku inilah. Okey, aku nak cerita serba sedikit sebelum aku masuk ke bahagian lain. Aku nak cerita serba sedikit pasal buku ini tanpa sebarang bocoran atau spoiler lah, insyaAllah. Buku ini dia menceritakan tentang seorang gadis pemain boneka bernama Perdita yang berusaha untuk mencari rezeki bagi meneruskan kelangsungan hidupnya bersama adik lelakinya yang bernama Hasid, yang merupakan seorang pemain seruling lah. Dan biasanya cara mereka mencari rezeki tu adalah dengan melakukan pertunjukan boneka. Okey, kita tahu zaman-zaman dulu kan orang-orang dulu berhibur dengan cara, salah satu caranya adalah memain dengan boneka kan, persembahan boneka yang mana macam dekat jari-jari diorang tu, jari jemari tu akan ada tali temali yang diikat dengan sendi-sendi boneka dan kemudian dimainkan boneka tersebut sambil diceritakan kisah kepada pendengarnya. Dan kemudian akan ada unit lain yang akan tukang mainkan muzik bagi tujuan untuk menambahkan lagu latar dan tambahkan dia punya ni lah, elemen-elemen emosi lah macam tu. Okey, jadi dua orang adik-beradik ni mereka meneruskan kelangsungan hidup dengan mencari rezeki di Pasar Hadrah melalui pertunjukan boneka. Dalam pada masa yang sama ada seorang putera raja yang bernama Erali. Putera raja ni merupakan anak daripada isteri kedua raja lah, dan beliau diuji dengan ketidakupayaan, kakinya lumpuh ketika beliau pergi berburu bersama dengan kekandanya iaitu Parvit yang merupakan putera mahkota. Parvit ni anak daripada ni lah pemaisuri isteri raja yang pertama. Jadi kebiasaan kita tahu dalam mana-mana monarki, anak daripada isteri pertama ni lah yang akan mewarisi tahta. Kalau tak ada pilihan baru pergi ke isteri kedua dan seterusnya, bergantung pada bilangan isteri yang raja tersebut ada. Berbalik kepada Erali, beliau ni bukan lahir-lahir lumpuh, beliau kemalangan lah ketika yang berburu tadi kan. Dan aku dapati sepanjang cerita ini berkembang, keutamaan atau fokus itu terletak kepada pertembungan antara Perdita dan adiknya Hasid dengan putera raja Erali tersebut. Okey, jadi bagaimana mereka berjumpa, apa berlaku sebelum, apa berlaku semasa, apa berlaku selepas perjumpaan mereka. Okey, itu korang kena baca sendiri. Memang menarik. Watak sula daripada Puteri Naga Tiberius yang kita pernah baca atau mungkin korang pernah baca sebelumnya, watak tersebut ada didapati dalam Gadis Boneka Hadrah ni tau. Terutamanya pada permulaan dan pengakhiran cerita ini. Okey, itulah yang menariknya dan aku rasa itu sahaja untuk bahagian buku ini mengenai pasal apa. Aku tak nak lebih-lebih sebab takut nanti terbocorkan dekat korang pula. Baiklah, kita dah masuk serba sedikit berkenaan buku ini. Sekarang mari kita pergi kepada kelebihan dan seterusnya pergi kepada kekurangan yang aku dapati ada dalam buku ini sebagai pembaca lah. Okey, kita ceritakan tentang kelebihan terlebih dahulu. Ada 5 kelebihan. Kelebihan yang pertama iaitu plot yang lebih kemas. Okey, aku dapati korang pun boleh jumpa sebenarnya tahu. Ada banyak ulasan-ulasan dekat Goodreads yang mengatakan dalam buku Puteri Naga Tiberius ni, dia macam ada kekurangan dari segi plot. Bila aku baca benda tu pun aku perasan benda yang sama tau. Dan pada buku yang kedua ni pula iaitu Gadis Boneka Hadrah, dari segi plot tu memang penulis dah tambah baik, memang dah kemaskan dan memang cara penceritaannya tu lebih menarik dan lebih baik berbanding buku yang sebelumnya. Okey, itu kelebihan yang pertama aku perasan. Manakala untuk kelebihan yang kedua pula, cerita dia memang menarik. Okey, macam sepanjang aku baca buku ni, aku kalau boleh tak nak berhenti membaca buku ni tau.
Sebab aku memang pernah ada pengalaman aku membaca buku fiction yang mana dia punya penceritaan tu agak kurang menarik tau. Jadi bila aku nak baca tu, aku baca kalau boleh nak berhenti membaca, dan bila nak mula baca balik tu, ya Allah, rasa dia tu berat betul lah hai. Tapi itu tidak berlaku pada buku Gadis Boneka Hadrah ini, yang mana penceritaan dia tu memang menarik, dan bila aku baca buku ni, aku rasa kalau boleh tak nak berhenti, dan bila aku nak menyambung kembali bacaan ini, aku berasa macam ternanti-nanti. Aku rasa macam nak sangat mula baca buku ni. Macam tu lah. Baiklah, untuk kelebihan yang ketiga pula, dia lebih kurang macam buku Puteri Naga Tiberius, iaitu dari segi lenggok bahasa, cara penyampaian itu mudah difahami, tetapi dalam pada masa yang sama kita boleh rasakan ada getaran-getaran orang zaman dahulu kala. Okey, dia bukan cara cakap orang dulu-dulu pun kita tahu kan, dia tak macam cara cakap kita sekarang. Cara cakap orang dulu-dulu pun lain kan. Okey, dan semakin kita pergi ke belakang, semakin jelas perbezaan tersebut. Penulis dia memang ada menggunakan istilah-istilah yang kedengaran lama, jadi bila kita baca tu memang kita rasa macam, oh, ini cerita yang macam zaman dulu-dulu. Tetapi penulis tetap tak adalah macam terlampau memberatkan elemen bahasa tersebut sehingga menyebabkan kita alami kesukaran untuk kita faham apa yang dituturkan oleh watak sesama watak. Macam itulah yang aku dapati. Manakala untuk kelebihan yang keempat, okey, aku masih perlukan buku ni. Kelebihan yang keempat ni adalah dia dah sertakan sekali dengan peta tau. Okey, contoh kalau korang tengok yang ni peta. Peta yang macam mana berlakunya tempat yang merupakan dunia fantasi tersebut lah. Okey, peta ni sebenarnya agak penting tau, terutamanya dalam buku-buku yang berkisarkan tentang elemen fantasi. Sebab aku tak tahulah, mungkin ini diri aku je kot. Sepanjang aku membaca buku-buku fantasi, aku akan hadapi kesukaran untuk aku memahami cerita tersebut tanpa disertakan peta. Dan bila ada peta ni memang sangat-sangat membantulah untuk aku mudah faham apa yang berlaku. Dan kadang-kadang sesetengah tempat tu kalau disertakan dengan lakaran-lakaran tertentu untuk menerangkan gambaran tempat tu macam mana kan, itu lagi-lagilah membantu. Okey, kelebihan yang kelima dan yang terakhir sekali adalah epilog yang menangkap. Okey, epilog ni kan yang akhir-akhir cerita kan, macam kat penghujung-penghujung lepas cerita dah tamat, dia macam ada satu epilog. Dia mengisahkan tentang apa benda yang berlaku. Dan kalau tak silap, dalam buku ni ada 2 epilog tau. Dan epilog tersebut tu memang menangkap perhatian aku. Macam aku pun, perasaan aku bercampur baur bila aku baca epilog tu, kedua-dua epilog tu. Okey, aku memang tak boleh cerita dekat korang. Sebab kalau aku cerita dah jadi bocoran dah. Korang memang kena baca sendiri lah. Yang penting bila aku baca epilog tersebut, aku rasa macam bangga dan berasa ternanti-nanti untuk keluaran buku yang seterusnya. Maka dengan itu, itulah dia kelima-lima kelebihan yang aku dapati dalam buku Gadis Boneka Hadrah ini. Okey, baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian kelemahan yang aku dapati dalam buku ini. Seperti biasa, aku akan sertakan pengakuan lah atau disclaimer kan. Aku cakap ini semua adalah pandangan aku, sudut pandangan aku, dan aku tak bermaksud hendak menjatuhkan penulis. Aku cuma nyatakan kelemahan ini atas dasar berkongsi pandangan sahaja. Okey, dan kadang-kadang boleh jadi pandangan aku ni tak tepat, atau macam bila mungkin aku kekurangan tertentu ke, atau aku kurang mahir membaca buku fantasi ke. Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan ni yang macam dirasakan penulis atau orang lain sebagai munasabah, maka ambillah. Tapi kalau ada rasa macam tak ada kena-mengena atau tak relevan, maka tinggalkan sahaja kelemahan-kelemahan ni. Okey, jadi jom kita masuk untuk bahagian kelemahan. Kelemahan buku ini yang aku dapati, yang pertama adalah kekurangan elemen kejutan. Okey, cerita dia ni memang menarik, tetapi aku percaya kalau penulis tambahkan lagi elemen plot twist, iaitu macam bersifat kejutan untuk para pembaca, buku ni atau cerita ini akan jadi lebih menarik. Aku percaya macam tu lah. Tapi macam plot twist ni, ni pandangan aku ya, plot twist ni
kalau boleh jangan banyak, ada macam 1 atau 2 sajalah. Sebab aku pernah baca satu cerita, dah ada banyak gila plot twist tau. Kejap aku percaya macam ni, kejap tak, dia macam ni pula. Lepas tu dia naik ke atas pula, waktu dia turun ke bawah pula. Macam tu, banyak gila plot twist. Akhirnya cerita tu jadi memeningkan dan dah tak menarik dah plot twist dia. Okey, jadi mungkin penulis boleh tambahkan plot twist, tapi tambah sedikit sajalah buat sebagai kejutan. Apabila pembaca baca cerita ni, pembaca akan wow, macam-macam gempak lah gitu. Okey, baiklah. Itu untuk yang pertama. Manakala yang kedua pula adalah binaan semesta yang dikurangkan. Okey, dalam Puteri Naga Tiberius ni, penulis memang menjelaskan dengan begitu baik dan begitu banyak berkenaan dunia tau. Macam binaan semesta, bagaimana dunia tu berfungsi. Jadi bila aku baca benda macam tu, aku rasa macam aku boleh kenal dengan struktur masyarakat dan budaya setempat masyarakat tersebut. Tetapi untuk gadis boneka hadrah ini pula, dia berlaku dekat tempat yang berlainan tau. Macam dia dalam dunia yang sama tapi dalam benua yang berbeza. Okey, yang ni dekat benua Semilir. Dia ada banyak benua, aku sebut 2 je lah. Ni dekat benua Semilir dan yang ni pula dekat benua Pasir. Okey, kedua-dua benua ni mestilah dihuni oleh individu yang berbeza dan mengalami budaya dan corak hidup yang berbeza kan. Cuma aku dapati dari segi binaan semesta tu, penulis dah kurangkan dengan agak banyak. Menyebabkan bila aku baca buku Gadis Boneka Hadrah ni, aku macam kurang dapat kenal masyarakat tersebut tu macam mana. Okey, dia sebabnya macam ni tau. Puteri Naga Tiberius ni, macam ada orang yang kata binaan semesta dia tu agak banyak sehingga agak mengganggu plot. Jadi aku nampaklah memang inisiatif penulis ni dia kurangkan binaan semesta supaya kita boleh nampak plot tu dengan lebih menarik. Tapi bagi aku secara peribadi, aku cuma pandangan aku saja, dia punya kurang tu macam kurang yang terlampau banyak, sampai kan rasa macam janganlah kurang banyak sangat. Macam tu lah, itu apa yang aku perasan. Jadi mungkin kadang-kadang kalau binaan semesta ni tak perlu kita gambarkan tempat tu macam mana pun tak apa, tapi kita boleh gambarkan budaya masyarakat tersebut macam mana, macam perayaan ke, pesta ke, hari-hari tertentu ke, cara mereka memberi salam ke, benda macam tu lah yang aku rasakan agak berbaloi kalau dimasukkan dalam cerita ni. Okey, itu yang kedua. Baiklah, kita pergi ke bahagian yang ketiga pula, elemen puzzle yang kurang menangkap. Okey, cerita dia menarik tapi aku dapati puzzle yang buat sebagai hook tu, yang boleh menarik minat pembaca tu, agak kurang menangkap. Okey, setiap kali kalau aku nak komen berkenaan ini, aku mesti takkan dapat lari daripada drama siri TV Game of Thrones. Okey, Game of Thrones ni macam mana yang menariknya, macam pada awal-awal permulaan cerita Game of Thrones, pada musim yang pertama, episod yang pertama, dia gambarkan satu situasi yang sangat pelik tau. Situasi yang sangat menimbulkan banyak tanda tanya dan seterusnya menangkap perhatian aku untuk aku terus tengok. Tapi dia tunjuk sekejap je. Lepas tu memang seterus-terusnya dah tak ada dah pasal benda tu. Dan kemudian pada musim kedua, barulah dia tunjuk balik benda tu. Okey, dia tunjuk balik benda tu, dia bagi sedikit dan lama kelamaan semakin kerap dan akhirnya pada penghujungnya dia tunjuk secara lengkap benda tersebut. Dan memang aku rasa itu satu benda yang menarik lah. Macam pada permulaan tu, dia macam dia tunjuk sesuatu benda dan benda tu memang menimbulkan banyak tanda tanya dalam diri penonton, menyebabkan diorang tengok demi nak tahu apa yang berlaku selanjutnya. Okey, dan tapi seterusnya dia macam bagi sikit-sikit hint lah. Dia bagi sikit dan keadaan dia membina benda tu menyebabkan kita lama-lama mula faham, oh benda tu macam tu rupanya. Okey, dan samalah juga untuk buku ni, aku dapati dari segi elemen menangkap dia tu agak kurang lah pada permulaan. Macam bila aku baca pada permulaan cerita tu, aku macam tak dapati apa yang boleh menimbulkan tanda tanya aku untuk aku terus membaca. Aku membaca atas sebab aku rasa cerita ni menarik, bukan aku tertanya-tanya benda apa yang akan berlaku, misteri apa yang besar akan dirungkaikan. Baiklah, kita masuk kepada kelemahan yang keempat, iaitu watak utama yang
kurang dikembangkan. Okey, watak utama dalam buku ini aku dapati ada banyak lah. Dia macam ada 5 kalau tak silap. Macam Pendeta, Hasid, kemudian Sula, Erali, Jaivad dan mungkin ada beberapa lagi. Okey, watak utama, aku percaya 5 orang yang aku sebutkan tu adalah watak utama, dan aku dapati macam ada satu watak Sula lah terutamanya, yang agak kurang dikembangkan. Dia tunjuk Sula ni pada permulaan dan pengakhiran cerita macam tu. Dan bila aku tengok macam mana karakter Sula ni, aku rasa macam dia dah banyak langkau tau, menyebabkan apabila aku tengok dia pada pengakhiran, aku cakap sejak bila dia macam ni kan. Macam dia boleh jadi macam ni pula kan. Itulah sudut pandang aku. Macam mungkin saranan aku, penulis boleh menambahkan beberapa siri peristiwa sepanjang cerita itu berkembang. Macam memang kita fokus pada individu tertentu, tapi selitkan sikit berkenaan watak tersebut. Jadi kita nampaklah bagaimana dia berkembang, bagaimana dia berubah. Okey, itu saranan tak seberapa aku, sebab macam apa yang dibuat oleh penulis dalam buku ni adalah dia macam dah langkau banyak tau untuk watak tersebut, dan bila dia langkau banyak, kita dah macam tak nampak macam mana karakter tu berkembang. Okey, dia macam, kalau aku boleh analogikan dia macam ni lah, kita nampak Ali pada dia tingkatan 1, kemudian kita nampak Ali yang sama pada dia tingkatan 5. Katakanlah kita boleh mengembara masa kan. Kita nampak dia pada tingkatan 1 dan kemudian kita nampak dia pada tingkatan 5. Silap, patutnya macam ni. Okey, 5. Semestinya Ali tu dah bukan orang yang sama kan. Dia mesti cara fikir dia dah lain, saiz fizikal dah lain, cara cakap pun dah lain kan. Macam tu, kita nampak dia berbeza. Tapi sepanjang dia berubah dari dia tingkatan 1 sampai 5 ni, kita macam tak berapa nampak bagaimana dia berlaku. Okey, memanglah kita tak dapat nak tengok semua kan. Tapi kalau ada disertakan beberapa siri-siri peristiwa, mungkin itu sedikit sebanyak membantu kita nampak macam mana karakter tersebut berkembang. Okey, aku rasa itulah sahaja untuk bahagian kelemahan, dan secara keseluruhannya ada 4 kelemahan yang aku dah nyatakan. Okey, jadi itulah sahaja ulasan buku Gadis Boneka Hadrah yang merupakan kesinambungan kepada buku Puteri Naga Tiberius. Okey, secara keseluruhan aku boleh katakan kalau ada 5 bintang, aku akan berikan 4 bintang untuk buku ini, dan aku memang ternanti-nantikan buku seterusnya keluar. Okey, itulah sahaja untuk video kali ini. Terima kasih banyak korang kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga butang kecil loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video baru daripada aku, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.